Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarap anak-anak semua sihat semua, jaga kesihatan. Dan jangan lupa baca buku. Kan cuti lama ni, takut nanti otak beku kan, lama tak baca buku. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk, kita sambung tajuk. Kita akan belajar pasal beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang macam Ustaz dah terang sebelum ni, qada dan qadar yang bermaksud qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali. Okey, itu qada. Yang qadar pula adalah, qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Okey, kita ulang baliklah. Contoh qada. Qada adalah, contoh qada dia adalah, yang pertama contohnya adalah berlaku kematian. Okey, itu qada. Dan qadarnya pula adalah, contohnya pesakit tu meninggal kerana demam denggi. Faham tak? Qada berlaku kematian, dan qadar tu adalah macam mana cara dia mati. Okey, yang seterusnya saya bagi contoh lain lagi. Seseorang itu memperoleh kekayaan. Okey, contoh dia itu qada yang tadi saya sebut tu. Okey, ini yang qadar pula. Qadar pula contohnya adalah kekayaan harta Abdurrahman bin Auf. Kerana apa? Kerana perniagaannya yang jujur. Kerana perniagaan yang jujur, maka Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang kaya dengan izin Allah. Okey, yang ketiga pula qada. Okey, qada. Qadanya adalah berlaku kesusahan. Okey, qadarnya pula adalah sebabkan seseorang itu berlaku kesusahan kerana, contohnya kerana dia malas kerja. Macam tu. Kerana dia malas bekerja, akhirnya hidupnya susah. Contohlah juga macam seorang tu, contohlah ni ya, contoh dia gagal dalam peperiksaan. Okey, dan dia tetap dia gagal dalam peperiksaan kerana dia tidak membaca buku. Jadi siapa yang patut disalahkan? Sebab kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk kita berusaha dan berdoa. Kita ada pilihan untuk kita baca buku, tapi kita tak baca buku, jadilah kita gagal. Okey, contoh yang terakhir, Contohnya berlaku, okey, ini untuk qada. Qada berlaku jodoh pertemuan. Okey, qadar pula adalah, contohnya dia berlaku pertemuan jodoh tu pada usia muda ke, pada usia tua ke. Macam tu. Kita boleh faham ya, qada dan qadar ni. Dalam qada dan qadar ni, secara senangnya kita boleh cakap antara takdir dan pilihan lah. Qada dan qadar ni takdir dan pilihan. Ada perkara yang kita boleh pilih dan ada perkara yang kita tak boleh pilih, tetapi semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Apa contoh yang boleh pilih tak pilih tu? Contohnya qada, ada khas dia untuk qada yang tak boleh pilih dan boleh pilih. Maknanya boleh pilih tu atas pilihan kita. Maknanya kita boleh pilih sama ada kita nak berusaha atau tak nak. Dan selebihnya dengan izin Allah. Jadi keseimbangan itu sangat penting dalam qada dan qadar ni.
kita berusaha pada masa yang sama, apa-apa yang berlaku itu dengan izin Allah. Okey, apa yang contohnya kodok yang boleh berubah. Kodok yang boleh berubah ni dipanggil mu'allaq. Saya baca, mu'allaq ni ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Maknanya kita ada pilihan kita, sama ada kita nak usaha macam tadilah, macam exam tadi, kita boleh buat pilihan sama ada kita nak berusaha untuk baca buku. Contohnya esok kita peperiksaan kan, kita boleh pilih malam ni. Contohnya malam ni kita nak baca buku ke tak nak. Kalau kita tak nak baca buku, jadi esok macam mana kita boleh jawab lah. Kalau kita baca buku, insya-Allah kita boleh jawab. Itu ada pilihan kita. Kita boleh berusaha dan insya-Allah kita akan berjaya. Sebab kita berusaha dan kita bertawakal. Yang kedua adalah pula mubram, ketentuan yang Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat dihalang oleh sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Contohnya perkara yang kita tak boleh pilih. Rupa paras kita tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih dalam perut ibu kita tak boleh nak buat muka kita macam mana. Kita lahir dalam keturunan apa, kita tak boleh pilih. Kita lahir hitam ke putih ke, itu urusan Allah. Kita tak boleh pilih. Macam tu. Yang kita tak boleh pilih ni tak apa, itu urusan Allah. Sebab itulah kita tak boleh bergelar, kita boleh kata dekat orang hitam-hitam apa, berdosa. Macam tu. Ingat balik, mu'allaq adalah perkara yang kita boleh, ada pilihan kita boleh berusaha, ikhtiar dan berdoa supaya kita dapat mengubah nasib kita. Dan mubram pula kita tak boleh pilih. Contohnya, setiap orang pasti akan mati. Kita tak boleh pilih. Kita nak hidup lagi tak boleh. Kalau mati, matilah. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Okey, contoh satu lagi saya nak bagi contoh lah. Okey, satunya ini berkenaan keseimbangan dalam hidup kita. Kita kena berusaha dan berikhtiar dan berdoa. Pada masa yang sama juga kita kena tawakal, sebab semuanya adalah ketentuan Allah. Okey, contohnya saya bagi satu contoh ini. Okey, seseorang ni dia pergi cek, dia sihat tubuh badan semualah. Pergi cek darah, pergi cek semualah. Kalau sekarang ni contohnya COVID-19, dia buat test semua, alhamdulillah sihat, negatif. Dia masuk hospital ni, dia masuk klinik. Contohnya klinik lah, dia masuk klinik, cek apa semua. Lepas tu alhamdulillah sihat, happy kan, tak ada apa-apa penyakit. Okey, tu selepas dia keluar klinik je, masa dia nak melintas jalan tu kena langgar kereta, lepas tu mati juga. Itulah saya nak cakap keseimbangan. Kan? Dia dah berusaha dah, dia jaga senaman, jaga kesihatan apa semua, dah pergi cek semua, negatif semua, sihat tubuh badan semua. Tiba-tiba keluar klinik kena langgar. Jadi itu tak ada. Jadi dia tak salah lah, sebab dia dah berusaha sebaik mungkin. Itu urusan Allah. Jadi sebab itulah saya cakap keseimbangan dalam qada dan qadar ni, penerimaan kita dalam qada dan qadar ni sangat penting. Maknanya kita tak boleh tak berusaha. Kalau macam tu, kalau cakap macam tu tak adil. Jadi aku tak payah usaha je lah, dah tak ada aku macam tu. Tak boleh macam tu. Keseimbangan tu sangat penting dalam qada dan qadar ni. Kita kena berusaha dan berikhtiar, lepas tu kita tawakal. Okey, faham tak?
Okey, insya-Allah sama-sama kita amalkan. Okey, satu lagi yang last. Yang pasal keseimbangan jugalah ni. Saya nak bagi tahu. Okey, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Maknanya dia usaha ikhtiar saja, tapi tak berdoa, maknanya sombong kepada Allah. Sebab semuanya last sekali adalah ketentuan Allah. Yang kedua pula adalah manakala dia berdoa saja, solat hajat je, tapi dia tak usaha. Contohnya dia akan exam esok, tapi dia berdoa je, tawakal betul-betul, doa je, ya Allah bagaimana dapat jawab, tapi dalam kelas dia tak dengar apa yang cikgu ajar, dan dia tak baca buku pun, dia tak buat ulang kaji. Manakala itu merupakan kemalasan. Jadi kita perlu usaha dan berdoa dan berikhtiar. InsyaAllah Allah itu tidak zalim. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya terlupa, untuk kerja rumah, okey, boleh buat nota berdasarkan maksud beriman kepada qada dan qadar ini. Okey, insya-Allah. Dan sesiapa yang ada buku latihan, semua ada kan buku latihan, Ustaz minta buat buku latihan tajuk qada dan qadar. Okey, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi pada pembelajaran seterusnya tentang akibat dan hikmah akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, insya-Allah itu saja setakat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.